Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita agar kita dapat sama-sama, walaupun berada di rumah masing-masing, namun kita masih lagi menghabiskan masa kita ini dengan membicarakan mengenai ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang saleh di sisinya. Kita adalah hamba Allah yang banyak melakukan kelalaian, maksiat, dosa, dan tidak ada jalan kita kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Maka di antara jalan mendekatkan diri kepada Allah adalah kita mengadakan majlis ilmu, sehingga ulama mengatakan bahawa antara amalan yang dikasihi oleh Allah, yang disukai oleh Allah, yang dibanggakan oleh Allah adalah majlis ilmu. Maka orang yang berada dalam majlis ilmu, walaupun kita tak boleh duduk dalam satu majlis disebabkan tertentu, namun kita mohon pada Allah agar kita tertulis di kalangan orang yang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, kerana majlis ilmu ini para malaikat meminta ampun, dan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi, yang ada dalam air, atas udara, memohon ampun kepada orang yang sukakan kepada ilmu. Jadi insya-Allah kita diperintahkan melakukan amal ibadat kepada Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung pembacaan kitab hikam kita. Pada malam ini kita sampai pada muka surat 75. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Muka surat 75. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana laka ta'at. Tak kala diketahui oleh hak Allah Ta'ala daripadamu wujud jemu dalam ibadat, maka dibagi-bagikan bagimu segala taat, supaya engkau beroleh kesenangan dengan sebab berpindah daripada sesuatu hal kepada sesuatu hal. Maka matan hikam memberitahu kepada kita, lamma alimal haqqa, tak kala Allah Ta'ala mengetahui, sebaik saja Allah Ta'ala mengetahui, maknanya Allah sentiasa ataupun Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui minka, apa yang ada di dalam hati kamu, apa yang ada dalam perasaan kamu. Allah mengetahui wujud al-malal, di antaranya wujud rasa jemu. Wujud al-malali, wujud rasa, ada perasaan jemu dalam melakukan ibadat kepada Allah. Lawana laka ta'at, lalu Allah Ta'ala mewarnakan. Lawana ni maknanya memperbagaikan kepada kamu ketaatan. Allah Ta'ala memberikan kurniaannya. Kurniaan Allah berupa pelbagai jenis ketaatan. Maka ketaatan itu adalah kurniaan Allah.
bukan bebanan Allah, bebanan daripada Allah. Jangan menganggap ibadat itu satu bebanan, tetapi terimalah amal ibadat itu sebagai kurniaan daripada Allah. Jangan menganggap bahawa ibadat itu satu perkara yang menyusahkan, tetapi anggaplah ibadat itu satu jalan kita melakukan khidmat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah memberi kepada hamba-Nya dengan pelbagai kurniaan yang berbentuk ketaatan kepada Allah, taat kepada Allah, dan kepada kekasih-kekasih Allah, kepada orang yang beriman kepada Allah, Allah memberi kurniaan ketaatan seperti sembahyang, seperti puasa, seperti zakat, seperti mengerjakan haji, umrah, bersedekah. Itu kurniaan Allah beri, merupakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, hatta kepada jihad fisabilillah. Maka para sahabat mengetahui keadaan ini, sehingga para sahabat kalau tidak boleh berjihad fisabilillah, mereka akan menangis, mereka akan bersedih. Sedangkan berjihad itu menggadai nyawa, tapi dia mengetahui ini adalah sifat kehambaan kepada Allah, maka menerima apa ketaatan yang Allah Ta'ala berikan. Maka Allah Ta'ala berkehendak agar kekasihnya merasa tidak bosan, agar orang-orang yang beriman yang melakukan amal ibadat kepada Allah tidak bosan di dalam menjalankan ketaatan. Sebab sebagaimana manusia fitrahnya, fitrah ini keadaan manusia, biasanya dia akan merasa bosan kalau melakukan perkara yang sama, melakukan satu perkara yang sama. Maka Allah Ta'ala bagi amal ibadat ketaatan yang pelbagai. Maka demikianlah Allah Ta'ala mengasihi akan hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala nak mengelakkan rasa bosan, rasa jemu dalam melakukan ketaatan. Maka Syekh Ibn Atha'illah memberitahu kepada kita dengan matan hikamnya ini, lama alimal haqqa minka wujudal malal. Ketika mana Allah maha mengetahui keadaan sifat kamu, sifat hamba yang rasa bosan, rasa jemu dalam melakukan satu-satu ketaatan, lawana laka ta'an, maka Allah mewarnai, Allah memperbagaikan kepada kamu ketaatan. Maka bila mana saja Allah memperbagaikan ketaatan supaya kamu berpindah rasa senang hati kamu, berpindah rasa senang hati tadi daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Maknanya daripada seseorang tadi merasa jemu sehinggalah dia merasa suka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hamba Allah Ta'ala, kita kena memahami bahawa Allah Ta'ala perintahkan kita melakukan ketaatan. Dalam waktu yang sama Allah menentukan kepada kita ketaatan. Ada yang Allah Ta'ala tentukan ketaatan ini tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Dan ada yang Allah Ta'ala tentukan ketaatan yang mana ketaatan itu merupakan pilihan. Yakni seperti ibadat sunat. Yang tidak boleh, ketaatan yang tidak boleh ditinggalkan seperti ibadat wajib. Kemudian di dalam ibadat sunat tadi, Allah Ta'ala tahu hamba dia tidak mampu melakukan kesemuanya. Maka Allah Ta'ala bagi bahagian. Ada orang yang bahagiannya cenderung kepada Al-Quran, maka dia lebih kepada Quran. Ada orang yang cenderungnya kepada zikir, ada orang yang cenderungnya kepada ilmu. Maka kecenderungan itu yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba tadi sebagai satu jalan untuk menghiburkan hatinya, untuk merehatkan hatinya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata ulama, di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbagaikan ketaatan, antara tujuan Allah Ta'ala memperbagaikan ketaatan ada tiga. Ada tiga Allah Ta'ala perbagaikan ketaatan. Yang pertama, liyastarihal qalbi, untuk merehatkan hati,
untuk merehatkan hati supaya hati kita ini rasa rehat, tenang. Maknanya untuk rehatkan hati, supaya hati kita menjadi tenang saja. Jadi ada benda yang menggembirakan hati. Masa rehatkan hati, menggembirakan hati. Hari ni buat benda ni, esok buat benda ni. Maknanya gembirakan hati kita seperti apa? Seperti makanan. Seperti makanan, kita tak makan kuah singgang tiap hari. Betul tak? Betul tak? Hari ni masuk kuah singgang, esok isteri kita masak kuah gulai, lusa masak kuah asam pedas Melaka contohnya. Maknanya beri saya. Tapi kalau lah mari kuah singgang setiap hari, hari pertama okey lagi, hari kedua okey lagi, hari ketiga rasa dah lain, hari keempat dah tenung lain macam dah, hari kelima awak ni tak ada kuah lain, kuah singgang semua. Maknanya maka dipelbagaikan. Tetapi makan tetap makan. Allah Ta'ala jadikan lapar. Bila lapar supaya kamu makan. Maka makan ini tak boleh lari setiap hari. Begitulah juga ibadat yang wajib. Ibadat wajib Allah bagi. Ini jangan tinggal. Nak tak nak kamu kena buat. Begitu juga kita. Nak tak nak kita akan makan. Sebab apa? Allah jadikan lapar. Tetapi dalam bentuk kita nak makan itu terpulang. Ada yang nak makan yang ini, ada yang nak makan yang ini, ada yang nak makan yang ini. Maka dipelbagaikan makanan. Bahkan umat Nabi Musa alaihissalam, itu pun dia pernah berkata, lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dia kata, wahai Nabi Musa, kami ini tak tahan makan makanan yang sama saja. Berilah kau gandum ke, sayur ke, kacang ke, bagi kau. Boleh kau kami buat roti canai, contohnya. Maka sedangkan Allah memberi makanan manna wassalwa, makanan daripada syurga, bentuk manisan dan juga bentuk binatang yang boleh disembelih dimakan. Maka dikatakan bahawa tidak sifat manusia ni jemu, maka Allah pelbagaikan. Yang paling penting hambanya itu melakukan amal ibadah kepada Allah, maka dipelbagaikan amal ibadat sebagai jalan kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka ada 3 sebab Allah Ta'ala mempelbagaikan. Yang pertama Allah nak rehatkan hati ataupun nak menyenangkan hati kita. Macam kita kata tadi, kan hati rasa suka, hari ni makan ni, esok makan lauk ni, lusa makan lauk ni. Yang kedua, liyasbita lahu an-nisbah, supaya kamu ini ada satu nisbah kepada kamu, satu ketetapan bagi kamu. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala tak bagi kamu sekali, Allah Ta'ala bagi kamu pelbagai, supaya kamu dapat nisbah tadi, supaya dapat bahagian kamu dalam ibadat. Itu maksudnya. Yang pertama untuk dapat gembira hati, yang kedua mendapat bahagian dalam ibadat. Apa maksud dalam bahagian ibadat? Begini, Allah tak bagi kita ini dan baca Quran tak suka dah jalan. Allah bagi Quran pun kita suka, zikir la ilaha illallah pun kita suka, bertasbih pun kita suka, selawat pun kita suka. Supaya kita jadi juga ahli selawat pun dia juga, ahli zikir la ilaha illallah dia juga, ahli Quran dia juga. Maknanya lepas pada tu ahli tasbih subhanallah wa bihamdi dia juga, supaya Allah Ta'ala nak tetapkan kamu ini dapat bahagian-bahagian tertentu. Maka Allah Ta'ala pelbagaikan kamu. Namun orang-orang yang soleh dalam dia pelbagaikan ibadat, dia bijak mengatur. Macam mana bijak mengatur? Bijak mengatur seperti begini. Kalau kita nak bertasbih pun, kita nak berzikir pun, kita nak apa pun, kita tak tinggal Quran, tak tinggal walau sedikit. Dalam kita nak baca hari ni, kita tak ambil, jangan ambil nanti hari ni baca Quran saja, tak nak baca zikir-zikir lain, nanti takut jemu. Maka ambil baik, ini panduan saja. Panduan macam contoh, kita bagi contoh saja. Ada orang yang dia tak tinggal beberapa surah yang penting. Seperti pagi dia tak tinggal baca Yasin,
Kemudian lepas zuhur dia pun baca lagi satu surah yang lain. Lepas tu asar dia baca surah yang lain. Seperti surah Waqiah. Lepas tu malam dia baca surah Al-Mulk. Yang ni tak tinggal. Tidak tinggal. Lepas tu ada dia nak baca tambahan, dia baca saja. Tapi kalau dia tak baca Quran dalam surah yang lain, tetapi dia ada surah yang tetap. Lepas tu dia pun baca selawat, dia baca ni. Supaya apa? Supaya ada nisbah-nisbah. Quran pun kita ada, zikir pun kita ada, selawat pun kita ada, tasbih pun kita ada. Begitu sebenarnya. Maka dalam keadaan macam itu dipelbagaikan. Allah kasih orang yang buat ibadat ni pelbagai-pelbagai. Dengan syarat jangan kita tinggalkan ibadat. Nanti kalau kita tidak pelbagai, nanti kita jemu, kita tinggal terus amal ibadat. Begitu. Maka dipelbagaikan. Yang kedua, untuk mendapat nisbah, untuk disabitkan kepada kamu nisbah, yakni untuk kamu mendapat bahagian. Nisbah tu bahagian lah, bahagian ibadat tertentu. Jadi adalah sikit-sikit, sikit-sikit. Sebab tu kalau kita belajar di pondok, dulu Ustaz belajar di pondok, kita tidak ambil macam syariat banyak tu. Kita belajar belaka tauhid, kita belajar fiqh, kita belajar tasawuf, kita belajar Quran, kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar, ambil semua bahagian. Akhirnya belajar tak ada satu alim pun kita. Tauhid pun tidak alim, fiqh pun tidak alim, tasawuf lagi tidak alim, semua tidak alim. Tapi tak apalah, boleh sikit-sikit pun tak apa, sikit-sikit ada bahagian-bahagian. Maka disuruh kita pelbagaikan ini. Yang kedua kata ulama, untuk kamu mendapat bahagian ibadat tertentu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga lituqima ilaihi hujjah, supaya kamu didirikan ke atas kamu ini hujjah. Maknanya apa? Supaya kamu ini mendapat di akhirat dia, supaya kamu ini mendapat jawapan, ataupun dapat memberi jawapan di hadapan Allah nanti. Ataupun didirikan atas kamu hujjah. Maknanya supaya tidak ada tidak ada alasan malas, tidak ada alasan malas, supaya Allah Ta'ala bagi kamu hujah, supaya kamu dapat ada hujah. Maknanya maka Allah Ta'ala pelbagaikan kamu. Maka Allah nak bagi bahagian-bahagian. Maka ada orang yang Allah nak bagi bahagian ni, maka dia pun dapat bahagian ni. Ada bagi dia bahagian ni, dia pun dapat. Maka ingat, ada orang yang dibangkitkan, dia dapat bahagian rayyan. Apa dia rayyan? Ini ahli puasa, masuk pintu rayyan. Ada dapat pintu duha, masuk pintu duha. Ini ahli-ahli duha, nampak bahagian ni. Ahli duha. Nanti kalau tak pelbagai, dia buat sembahyang sunat duha saja, tiba-tiba dia berhenti sunat duha, akhirnya tak dapat. Maka Allah Ta'ala tak nak, supaya tidak ada alasan kamu jadi malas, jadi jemu, maka Allah Ta'ala bagi bahagian-bahagian yang lain. Maka yang ketiga dia panggil wa tuqamu ilaihil hujjah, supaya kamu dapat memberi jawapan di hadapan Allah nanti. Di hadapan Allah tadi nanti, maknanya apabila Allah pelbagaikan akan ibadat, supaya tidak ada lagi alasan malas. Tidak ada alasan malas. Dan kata yang di antaranya juga, dia kata ada yang mengatakan bahawa Allah pelbagaikan amal ibadat kamu supaya kamu cergas dan semangat. Itu juga yang ketiga pun boleh letak yang itu. Maknanya kenapa Allah Ta'ala pelbagaikan? Supaya kamu semangat beribadat dan supaya kamu cergas dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka sifat orang awam, kebanyakan orang awam ini dia tidak sunyi daripada kebosanan. Tidak sunyi daripada kebosanan apabila ibadat yang dikerjakan itu satu jenis sahaja. Sebab itu dipelbagaikan. Jadi di sini baik kita nak bagi tahu
Macam mana orang-orang yang soleh mereka melakukan amal ibadat. Tak terfikir ke kita macam mana mereka ini melakukan ibadat banyak. Kadang-kadang dia bagi amalan-amalan, dia boleh beramal belaka ke? Begini kaedah-kaedah mereka. Ada satu Habib dia bagi tahu. Dia kata saya memberitahu kepada kamu satu amalan baca Quran. Dan dia menetapkan satu amalan itu seperti dia kata seperti hanya menetapkan setiap waktu hanya 2 helai saja membaca Quran. Cukup baca Quran 2 helai waktu antara subuh dengan zuhur, 2 helai saja. Cukup. Lepas tu ambillah ibadat lain yang kamu suka. Ini kita bagi orang awam. Suka. Jadi bila sahaja maknanya kita ini buat dah baca Quran 2 helai saja, cukup 2 helai saja, kita boleh buat ibadat yang lain. Bangun sembahyang sunat duha. Bangun sembahyang sunat duha pula. Duha pula mungkin kita letih banyak-banyak ataupun kita tak buat 2 saja. Cukup 2 saja. 2 saja. Lepas daripada tu kita pun masuk kepada perkara lain. Maknanya ada masa-masa kita nak pergi mana, pergi pasar, ambil tasbih. Selawat dalam perjalanan naik kereta, dalam perjalanan berjalan, dalam perjalanan tu selawat Nabi. Maka begitulah gambarannya. Maknanya sehingga dipenuhi masa tadi dengan ibadat-ibadat yang tertentu. Maka sifat orang awam ini dia jemu. Begitu juga dengan makanan. Apabila dimakan satu jenis saja, kadang-kadang dia jemu. Membawa kepada kebosanan. Akhir sekali timbul rasa malas. Maka dengan ini Allah nak mengalakkan kita, mengajar kepada kita agar kita tidak maknanya jemu dan malas dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 3 boleh kalau kita sebut begini. Yang ketiga, yang pertama untuk menyenangkan hati, yang kedua untuk mengambil bahagian ibadat, yang ketiga untuk mendatangkan kecergasan. Ambil yang itu untuk mendatangkan kecergasan dan semangat dalam melakukan ibadat. Dan ibadat yang macam mana Allah Ta'ala kasih? Ibadat yang Allah Ta'ala kasih itu adalah ibadat yang berterusan walaupun sedikit. Yang berterusan walaupun sedikit. Jadi kaedah dalam kita melakukan amal ibadat begini. Dan kaedah dalam melakukan ibadat, macam mana kaedah dalam melakukan ibadat? Yang pertama, kita kena menetapkan satu amal ibadat yang khususiyah. Contohnya apa? Ibadat yang khususiyah. Ibadat yang khususiyah baik. Kita nak berzikir la ilaha illallah 100. Subhanallah, selawat Nabi 100. Istighfar astagfirullah 100. Ini kita jadikan khususiyah kita. 300 tak tinggal. Setiap hari 300 tidak tinggal. Sebagai contoh. Tidak semestinya kita duduk atas sejadah, tidak semestinya kita tumpu gitu. Tapi kita letakkan, tak kira 300 ni tak tinggal ke mana-mana pun. Sama ada kita naik kereta ke, sama ada kita makan ke, sama ada kita jalan ke, sama ada kita duduk, ada masa 300 tak tinggal. Ini satu kaedah. Tak letak satu. Ibarat kata hujan ribut pun tak tinggal. 300. La ilaha illallah, astagfirullah, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. 3 perkara ini. Lepas daripada tu kita situ dah jadi asas, dah jadi tiang dah dalam tiang bagi menghidupkan hati kita. Kemudian kita pun tambahlah amal ibadat yang lain, zikir-zikir yang lain. Dan ini akan mendatangkan rasa hati kita tenang, dan kita tidak rasa tertekan dan berat dalam melakukan ketaatan. Quran kita hanya ambil 2, lepas mayang 2 helai saja. Lepas antara subuh dengan zuhur 2 helai. Antara zuhur dengan asar 2 helai. Antara maghrib asar dengan maghrib 2 helai. Lepas maghrib ada kuliah tak boleh nak baca, lepas isyak 4 helai, ataupun antara subuh dengan 4 helai, cukup 1 juzuk 1 hari. Itu antaranya. Maka dikatakan bahawa
Allah Ta'ala bagi kepada kamu ini pelbagai ketaatan supaya senang kamu dan kamu boleh berpindah daripada satu hal kepada satu hal, daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Dan tiap-tiap yang demikian itu ibadatnya bagimu itu ada kebajikan. Dan kebajikan takbirnya bagimu, kerana bahawasanya ia terlebih mengetahui padamu. Dan dalam ketaatan ada yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala takbirkan, untuk mendatangkan kita ini merasa senang dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kerana bahawasanya ia terlebih mengetahui padamu daripadamu. Dia lebih mengetahui, yakni Allah Ta'ala mengetahui keadaan kita dalam melakukan amal ibadat. Kerana bahawasanya ilmunya padamu itu qadim, dan ilmumu pada dirimu itu hadis. Kerana Allah lah yang mencipta kita. Dan Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang qadim, kita ni yang maknanya ilmu kita ini yang hadis, yang diberi oleh Allah, yang baharu. Maka Allah yang menentukan. Maka jangan timbul persoalan, kenapa kita ini lepas subuh kita tak suruh pergi sembahyang sunat? Kenapa lepas subuh tak suruh sembahyang sunat? Allah sudah mengetahui akan hal-hal kita, hal-hal keadaan kita. Maka buatlah amal ibadat mengikut ketetapan yang Allah Ta'ala bahagikan. Maka bila seorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka Allah memberikan ibadat itu maknanya dengan pelbagai-bagai jenis, dan Allah juga memberi ibadat itu dengan pelbagai-bagai waktu, supaya hati kita mudah dan tenang untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan seorang hamba yang saleh dalam mengerjakan ibadat kepada Allah, mereka akan mengerjakan ibadat dengan sebaik-baiknya melalui tunjuk ajar yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah ini tunjuk dalam keadaan kita ini boleh melakukan amal ibadat dalam keadaan rehat, dalam keadaan tenang, suka kepada Allah. Maka dikisahkan ada satu orang sahabat, dia ini melakukan amal ibadat, memberatkan dirinya dengan beribadat. Dia beratkan ibadat. Lalu dalam keadaan dia memberatkan diri dengan ibadat, tak rehat-rehat amal ibadat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya, memberitahu, pada diri kamu ada hak kamu. Maka kamu ni rehatkan sedikit. Dia kata, ya Rasulullah, saya mampu buat. Lepas tu Rasulullah minta dia agar dia rehatkan sedikit, tapi dia kata dia mampu buat. Maka dia pun, orang Kedah kata pulun. Maknanya dia pun buat ibadat banyak-banyak. Ternyata selang beberapa lama, maka tubuhnya sudah jadi lemah. Bila sudah jadi lemah, maka akhirnya dia ini ibadat dia tak mampu dah menandingi ibadat sahabat-sahabatnya yang lain. Sebab itu ada sahabat yang Nabi suruh perlahankan dalam melakukan amal ibadat. Ada yang Nabi suruh, jangan kamu ini memberatkan diri kamu dalam melakukan ibadat. Pernah orang bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ibadat Rasulullah? Lalulah maknanya Siti Aisyah pun cerita ibadat Rasulullah macam mana, ibadat rokoknya, sujud ibadatnya Rasulullah. Lalu mereka berkata, ini Rasulullah yang tidak melakukan dosa, yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Ini Rasulullah yang sudah dijamin syurga pun buat ibadat banyak. Yang kita tidak ada jaminan ni, maka kita kena buat ibadat banyak lagi lah. Lalu mereka menetapkan bahawa kalau begitu saya nak beribadat, saya nak berjaga, saya tidak mau tidur. Yang ini kata kalau begitu saya nak puasa, saya tidak mau berbuka. Yang ini pula kata saya ini nak beribadat dan saya tidak mahu berkahwin, berkeluarga, saya tidak mahu berkeluarga.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu ada sahabat yang menyatakan demikian. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa aku, yakni Rasulullah, orang yang paling takut kepada Allah Taala, tetapi aku sembahyang, aku juga tidur. Maknanya, dan aku berpuasa, aku juga berbuka, dan aku juga berkahwin dan mempunyai anak. Maka sesiapa yang benci akan sunnah aku, maka ia tidak termasuk di dalam golongan aku. Maka dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita beribadat. Ahabbu a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah Taala kasih di sisi Allah Taala itu adalah amal ibadat yang berterusan walaupun sedikit. Baik, kita tengok. Kemudian nafsu itu tabiatnya menuntut ketinggian. Sifat nafsu itu nak lebih-lebih, nak hebat-hebat. Ini sifat nafsu. Sifat nafsu begitu. Kalau boleh kita nak ini lebih pada yang lain. Kalau boleh kita nak dapat kedudukan yang hebat-hebat. Tetapi kadang-kadang kita tidak sedar mengenai kemampuan kita. Sebab itu sahabat ada larang, jangan begitu. Ada sahabat yang Nabi suruh rehat sikit, jangan terlalu banyak buat amal ibadat. Ada juga begitu. Ada yang mengata, yang Rasulullah memberitahu, ingat pada diri kamu ada hak, pada ahli keluarga kamu ada hak kamu. Dan seumpamanya. Lalu dikatakan bahawa memang sifat nafsu itu tabiatnya menuntut ketinggian dan enggan mengikut. Maka masuknya bagi taat, dan begitulah maknanya nafsu ni kadang-kadang dia nak yang hebat-hebat, yang tinggi, tetapi kalau buat taat dia jadi lemah. Nafsu memang begitu, kalau buat taat jadi lemah sahaja. Dan mengikutnya dan khudu'nya, tunduknya bagi amal. Nafsu berat nak ikut kepada amal, nak tunduk kepada amal nafsu ini. Dengan qahar, dengan maknanya kita gagahi. Kadang-kadang kita terpaksa lawan, melawan untuk melawan hawa nafsu. Kerana inilah didapat jemu daripada nafsu, kerana inilah datang pada jemu kepada nafsu itu di dalam segala taat, dalam melakukan ketaatan. Sebab apa? Sebab kita buat dalam, orang Terengganu kata benda, orang Terengganu kata nebeng. Tahu nebeng? Maknanya kita ini paksa-paksa diri. Maka di dalam melakukan ketaatan kita dilarang begitu, nanti bimbang membawa kepada jemu. Maka ada ulama mengatakan bahawa apabila kamu ingin mulakan ketaatan, maka mulakan ketaatan dengan sedikit dahulu. Okey, baik. Sebagai contoh, kita tidak biasa melakukan sembahyang sunat duha. Dan apabila saja kita mengetahui tentang kelebihan sembahyang sunat duha, maka kita pun nak buatlah sembahyang sunat duha. Mungkin datang semangat. Walaupun datang semangat nak buat amal ibadat seperti sembahyang sunat duha, semangat, tetapi kita baru peringkat permulaan, maka mulakan dengan sedikit. Jangan terus buat 8 rakaat. Buat bermula dengan 2 rakaat dahulu. Lama mana 2 rakaat? 2 rakaat ini maknanya selama 40 hari. Selepas 40 hari, baru tambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Selepas 40 hari, 4 rakaat tambah lagi jadi 6 rakaat. Begitulah keadaan dia maknanya. Dan dikatakan bahawa nafsu ini memanglah dikatakan bahawa berat kita nak melakukan ketaatan, dan nafsulah yang membawa kita jemu. Mana yang lebih baik, zikir di mulut atau zikir di hati? Yang afdal zikir di hati, tetapi zikir di hati ini bukan peringkat orang yang awal. Bagi orang yang permulaan, jangan tebang zikir di hati, nanti hilang dalam hati. Zikir di hati 2-3 minit bolehlah. Kerana apa? Kerana peringkat awal permulaan.
Tapi peringkat permulaan, mulakan dengan zikir dengan lidah. Zikir dengan hati, zikir yang sudah hidup setelah kesan daripada zikir dengan lidah. Setelah zikir dengan lidah hidup, maka barulah akan datang zikir dengan hati. Baik. Dan dikatakan bahawa kerana inilah dapat jemu daripada nafsu itu di dalam segala taat. Dan lagi pula bahawasanya manusia itu telah dijadikan dia dhaif, lagi lemah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqal insanu dha'ifa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan lemah, diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Maka dengan sebab itulah kita diperintahkan agar melakukan ketaatan mengikut kemampuan kita. Pernah satu orang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah kita kena kerjakan haji tiap-tiap tahun?" Rasulullah diam. "Ya Rasulullah, kena kerjakan haji tiap-tiap tahun ke?" Rasulullah diam lagi. "Ya Rasulullah, mengerjakan haji tiap-tiap tahun ke?" Rasulullah kata, "Kalau aku kata ya, kamu tidak akan mampu melakukannya." Sebab tu Rasulullah diam. Kenapa? Kerana mengetahui atas kemampuan seseorang dalam melakukan ketaatan. Maka Allah pelbagaikan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan begitulah juga Nabi SAW mempelbagaikan ketaatan-ketaatan. Pernah satu ketika isteri baginda Rasulullah SAW, ketika mana Nabi pergi ke masjid, maka Nabi pun tengok ada tali yang direntang di tengah-tengah masjid. Lalu Nabi bertanya sahabat, "Ni tali siapa ini? Ni tali apa dan tali siapa ini?" "Ini tali isterimu ya Rasulullah." Yang mana tali ini tali untuk dia berpegang kerana keletihan beribadat. Jadi bila dia berdiri, maka takut dia jatuh, dia rentang tali, dia pegang tali tadi. Lalu Rasulullah kata, cabut tali ini, maka sesiapa yang tak mampu dah bersembahyang dalam keadaan berdiri, sembahyanglah dia dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Maka demikianlah disuruh kita ini, maknanya melakukan amal ibadat mengikut kemampuan, dan dalam waktu yang sama kita disuruhkan pelbagaikan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan maka jikalau diberat dengan hal yang satu, dalam zaman yang satu, dalam masa yang satu, hanya maknanya ibadat itu sahaja, tidak bertukar-tukar pada ibadat yang lain, saya jemu nafsunya. Saya jemu nafsunya. Sebab tu Rasulullah SAW pernah melarang satu orang sahabat. Rasulullah mengatakan, "Allah tidak jemu nak memberi pahala kepada kamu, tetapi aku bimbang kamu jemu dalam melakukan ketaatan kepada Allah." Maka dengan sebab itulah kadang-kadang disuruh kita pelbagaikan. Jadi dalam pelbagaikan, jangan meninggalkan. Jangan meninggalkan. Ada ibadat yang tetap. Tetapi dalam waktu yang lain dipelbagaikan. Macam mana contoh? Baik, nasi tetap ada nasi putih, tetap nasi putih tiap-tiap hari. Nasi putih, tetapi jangan lauk sama. Jangan lauk sama. Nasi putih tak apa, nasi putih tetap dalam nasi putih, tetapi lauk itu berbeza. Hari ni lauk yang ni, esok lauk yang ni, yang ni. Sebab begitulah supaya hati pun jadi tenang. Dan lagilah ia daripada mengikut bagi taat dan amal. Kalaulah seseorang itu melakukan ketaatan yang sama, benda yang sama saja dia buat taat, maknanya tak nak buat yang lain dah, maka lama-lama dia akan jemu dalam melakukan ketaatan, akhirnya membawa dia meninggalkan ibadat tersebut. Baik begini jadi kadang-kadang kita buat ketaatan lama-lama kita ni jadi berat, mudarat dan seumpamanya. Maka pernah satu ketika dahulu, cerita pengalaman diri sajalah. Bila masuk saja bulan Ramadan, maka kita tumpu kepada baca Al-Quran siang dan malam 3 hari. 3 hari siang dan malam. Siang dan malam 3 hari. Konon-kononnya nak orang Kedah kata nak pulun. Maknanya nak apa nak kata apa? Nak
nak rembat, nak ambil semua, maknanya nak ambil sungguh fadilat-fadilat. Apa yang berlaku bila dah baca Quran 3 hari tak berhenti, siang malam, akhirnya sakit, dorok, orang Terengganu kata dorok, letih, akhirnya tinggal pula baca Quran. Jadi ini pengalaman. Jangan jadi macam diri ni, jangan jadi macam ustaz, penuh berlaku begitu. Rupanya bukan begitu cara dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Maka kita tak sebagaimana orang-orang yang sudah manis dalam ibadat. Dah bagaimana dengan Imam Syafi'i sampai 1 hari 2 kali khatam, mereka sudah manis dalam ibadat. Orang yang sudah manis, sudah lazat dalam ibadat, itu tidak mengapa. Dan kita pernah bertanya dengan Tuan Guru Haji Abdullah, almarhum Tuan Guru Haji Abdullah, salah seorang guru yang kita kasihi. Kita telah melihat beliau ini sembahyang 8 rakaat tahajud, duha tidak pernah tinggal. Tidak pernah melihat dia sembahyang kurang daripada 8 rakaat. Setiap hari dia sembahyang. Sepanjang kita belajar di pondoknya 4 tahun belajar dengan beliau lebih kurang, tidak pernah lihat dia ketinggalan. Bahkan dia buat 8 rakaat. Tapi beliau mengatakan bahawa untuk mendapat 8 rakaat begitu, untuk mendapat istiqamah macam itu makan masa tahun. Bukan terus buat terus dapat, tidak. Kita kadang-kadang kita buat, kita tinggal, kita tanya orang mana payah nak istiqamah ni. Dia tak boleh berputus asa. Terus buat. Maknanya serah kepada Allah. Maka nafsu kita ni pandai, dia tipu daya kita. Kadang-kadang dia kata kita dah buat dulu, buat lagi. Akhirnya datang pada jemu. Maka setelah kamu ini melakukan ibadat yang sama, akhirnya akan membawa kepada kamu jemu dan membawa kepada lari daripada taat. Dan tak kala telah diketahui Allah Ta'ala daripadanya demikian itu, maka dikasihnya dan bagi bagaikan taat. Maka Allah beri kepada kamu dengan pelbagai taat. Pada hal rahmat padanya, dalam keadaan Allah memberi rahmat. Jadi ibadat-ibadat tertentu Allah tidak hadkan pengamalan dia. Maka boleh, tidak ada masalah. Jadi jangan kita pertikaikan orang. Maknanya, kenapa nak baca surah Yasin sama? Itu hak masing-masing, tidak ada masalah. Hanya nak pelbagai boleh. Kita nak pelbagaikan. Hari ni kita nak baca surah ni, lusa nak baca surah ni, dan seumpamanya. Jadi Allah Ta'ala tentukan tadi, sebahagian tadi, untuk membawa kepada orang tadi supaya mereka ini rasa tenang dalam melakukan amal ibadat. Maka sebagai contoh membaca Al-Quran. Maka bila membaca Al-Quran saja, seorang tadi membaca Al-Quran, dia boleh nak membaca Al-Quran banyak-banyak pun boleh kalau dia mampu. Tapi kalau tidak mampu, dia membaca sedikit, dia tentukan sedikit, ataupun dia pelbagaikan surah-surah yang dia nak baca tadi. Supaya apa? Supaya maknanya tidak jemu dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak kala telah diketahui Allah Ta'ala daripadanya demikian itu, dikasihnya pelbagai-bagai taat, padahal itu rahmat. Dan itu merupakan rahmat daripada Allah. Allah tak tentukan kamu kena baca yang ni saja, tak. Maknanya atas kita. Okey, saya nak baca surah Yasin sama, tak ada masalah. Sebab tu ada satu orang sahabat, dia hanya membaca surah Al-Ikhlas sahaja. Dikatakan setiap sembahyang dibaca surah Ikhlas, dan ada mengatakan setiap rakaat. Maknanya kalau dia sembahyang Zuhur 4 rakaat dia baca surah Ikhlas lepas Fatihah. Sehingga tidak ada surah yang lain yang sentiasa dia baca. Lalulah sahabat ini mengadu pada Nabi SAW, memberitahu, ya Rasulullah, ada satu orang sahabat dia baca surah Al-Ikhlas sama. Maka Rasulullah pun panggil dia, tanya dia. Bila tanya pada dia, kerana dikata dia cinta dan kasih kepada surah tadi. Cinta dan kasih pada surah tadi. Lalu Rasulullah kata, wajibat jannah, wajib kamu masuk surga, kerana kasih kepada surah tadi. Itu dia sudah rasa lazat, dia rasa sudah suka kepada surah-surah yang dia suka tadi. Dan ini satu rahmat yang Allah Ta'ala bagi. Tetapi kalaulah rasa jemu,
tukar pada surah-surah yang lain. Kalau tidak jemu, maka tidak jadi masalah. Dan Allah tak tentukan wajib, mesti kepada wajib baca surah ini saja. Tidak. Maknanya nak baca tak apa, tidak mau baca surah ni pun tak apa. Yang paling penting jangan tinggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kasih atasnya, dan disebabkan Allah nak beri rahmat dan Allah kasih kepada tadi, maka firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yakni tiada diberatkan Allah Ta'ala akan manusia itu melainkan semampunya, sekuasanya. Buatlah amal ibadat mengikut kemampuan kamu. Sebab tu sahabat Nabi kata, kalau aku kata ya, kamu akan mengerja, wajib kamu tak akan mampu. Bila kata, ya Rasulullah, adakah tiap-tiap tahun kena kerja haji? Rasulullah diam saja. Sekali tanya, Rasulullah diam. Dua kali tanya, Rasulullah diam. Tiga kali Rasulullah dia tanya, Rasulullah kata, kalau kata ya, kamu tak mampu. Tak mampulah. Tiap-tiap tahun kena pergi haji. Dodang nak buat rumah, simpan duit kena pergi haji, simpan duit kena pergi haji. Nak beli kereta pun dodang. Maka tidak memberati. Tidak memberati, ini satu rahmat yang Allah beri kepada hamba-Nya tadi. Maka tiada diberatkan akan manusia itu melainkan sekuasanya, dan tiada dibagi-bagikan baginya segala taat itu dengan, dan dibagi-bagikan ataupun dibagi-bagikan, diperbagaikan baginya segala taat itu adalah satu anugerah daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala kasih kepada kita tadi, maka Allah Ta'ala bagi kita dengan pelbagai-bagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian dikata, wa alima ma fika minal wujudi syarri fahajaraha alaika fi ba'dil awqad. Dan telah diketahuinya barang yang padanya daripada diperolehi ringan nafsu yang membawa kepada jemu, maka diselang-selangi taat itu atasmu dalam setengah daripada waktu yang tertentu. Dan dikatakan bahawa Allah mengetahui ada pada kamu tadi. Kadang-kadang kita rasa jemu, ataupun kita rasa macam, maknanya rasa macam terdapat ada satu keterbatasan. Bila ada satu benda yang rasa terbatas saja, maka Allah melarang ketaatanmu hanya setakat dalam sebahagian waktu. Ada Allah Ta'ala larang. Ada juga Allah Ta'ala melarang ibadat-ibadat. Kerana apa? Kerana maknanya supaya kamu tidak merasa terbeban dan rasa berat. Seperti apa? Seperti Allah melarang kepada kita ini sembahyang selepas sembahyang subuh. Lepas subuh Allah Ta'ala larang kita jangan sembahyang. Tidak boleh sembahyang lepas sembahyang subuh. Itu makruh tahrim. Supaya apa? Supaya kita ini maknanya dapat maknanya Allah Ta'ala bagi kepada kita satu batasan yang kita dapat menenangkan kita. Kerana apa? Mungkin lepas subuh kalau kita nak semayang pula, jadi ngantuk sangat. Mungkin lepas semayang sebelum subuh tu. Tapi adalah hikmah dia. Seperti Allah Ta'ala bataskan, ada waktu-waktu yang dilarang. Seperti juga lepas asar tak boleh semayang. Maknanya tidak boleh semayang. Sedangkan sebab waktu asar dengan maghrib tu mungkin waktu tu tak panjang, kita pun ada aktiviti lain, Allah tak nak tambah beratkan kita. Lepas asar tak ada. Tapi bila sebut benda ni, Ustaz teringat dulu cerita sikit lah. Ada sahabat kita ni, dia tak biasa pergi surau. Tak biasa pergi surau. Masa kita kecek-kecek dulu sama sahabat-sahabat, dia ada dua puak. Satu puak yang wahai pergi surau, satu puak yang tak wahai pergi surau. Tapi bersama-sama dalam main bola petang-petang sama-sama. Ada belaka. Ni puak. Hanya ada puak hak wahai main bola ni, wahai pergi surau ni, dia nak uti awal. Sebab apa? Sebab nak pergi surau. Jadi ada dua puak. Puak ni suka pergi surau, puak ni tak suka pergi surau. Tapi rajin berkumpul. Masa bila? Masa main bola. Jadi adalah ada satu orang sahabat kita ni, dia ini alhamdulillah dia pemula pergi surau.
Tapi bila dia pergi surau, Masya Allah, terkejut kita. Dia pergi surau, dia akan pergi awal. Awal apa tu tak bila lagi. Tak bila. Habis mayang sunat dia pulun. Dia ambil belaka. Jadi satu hari dia pergi semayang asar. Dia pergi semayang asar, lepas orang azan, dia pun semayang sunat. Awal dia pergi. Dia pun semayang sunat. Lepas semayang sunat, asar, mayang padu asar. Lepas semayang padu asar, Abi baca doa, orang bangun, dia pergi semayang sunat lagi. Dia pergi semayang sunat. Maka dia seorang aja semayang sunat. Habis tu orang pun keluar lagi, surau orang keluar belaka. Dia tinggal dia seorang dalam surau tu semayang. Maka ustaz pun tunggu dia. Ustaz pun kata ke dia, lepas mayang asar tak ada dah main sunat. Dia kata, patut pun masa aku mayang tu aku tengok orang pakat tengok aku belaka. Patut pun masa aku mayang, dia kata tak ada orang mayang, aku seorang je mayang. Kata tak ada mayang sunat lepas asar, tak ada. Gitu. Maknanya jadi semenjak hari tu dia pun tak berani. Dia kena tengok dulu orang sembahyang macam mana. Jadi sebenarnya ada terbatasan tadi. Ada ulama mengatakan supaya tidaklah kamu ini maknanya terkena daripada maknanya supaya kamu ini terselamat daripada ibadat yang bercampur dengan nafsu. Maka dibataskan waktu. Ada waktu yang dilarang. Ada waktu yang dilarang seperti lepas subuh, selepas asar, dan seumpamanya. Maka dikatakan bahawa selepas dapat tahu tadi barang diketahui barang yang padamu daripada diperoleh rengan nafsu yang membawa kepada jemu, maka diselang-selanginya taat itu atasmu daripada setengah waktu yang tertentu. Maka dijadikan dalam sehari semalam itu 5 waktu sembahyang. Allah Ta'ala jadikan 5 waktu sembahyang. Zaman dulu sama sahabat-sahabat. Cerita sikit tadi tu kan apa? Maknanya zaman-zaman itu, tapi alhamdulillah beliau hari ni bagus kan ni. Jadi kita kadang-kadang disebabkan kita tak tahu ni, bila berlaku perkara yang macam tu menyebabkan kita boleh belajar, boleh tahu. Baik, kita tengok. Maka dikatakan Allah jadikan sehari semalam itu 5 waktu semayang. Dan di dalam setahun tu Allah Ta'ala jadikan puasa sebulan. Dan di dalam memiliki 205 5 zakatnya, ataupun 2/5 lah mana zakatnya di dalam seumur hidup itu sekali haji. Maka demikianlah Allah Ta'ala tetapkan ibadat-ibadat tadi. Ibadat-ibadat tadi supaya ibadat tadi kita ini kita belajar supaya kita tahu ibadat tadi, dan ibadat tadi ditentukan. Allah Ta'ala telah berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang yang Allah Ta'ala fardukan ke atas orang mukmin itu ada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Ada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Maka bila Allah Ta'ala tetapkan waktu tadi, supaya kita mengetahui perjalanan ibadat tadi, maka nak belajar ibadat tadi kena belajar. Supaya kita tahu ibadat kita yang kita lakukan tadi membawa kepada tenang, mudah dan seumpamanya. Dan bagi tiap-tiap yang satu dalam segala tafsirnya itu waktu, tiada sah dalam lainnya. Tiap-tiap tadi itu ada waktu-waktu yang tertentu, maka tiada sah dalam lainnya. Maka tiada demikian itu rahmat padanya dan memudahkan bagi ubudiah atasmu. Ada dalam waktu-waktu ni benda yang tidak boleh. Macam semayang, ada waktu-waktu yang kita tak boleh semayang. Puasa, kita kena apa ni? Kita kena tahan diri daripada makan dan minum. Tapi ada hari-hari lain yang kita tak boleh puasa. Haram kita berpuasa, seperti hari-hari raya. Hari raya kita tidak boleh berpuasa. Maka ada juga waktu-waktu yang dibolehkan. Kemudian ada waktu-waktu yang dilarang.
Maka dalam keadaan macam itu disuruh kita ini mengerjakan amal ibadah kepada Allah Ta'ala tadi, mengikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Liyakuna himmaka iqamatas salati la wujuda salah faqad fama kana fama kullu musallin muqimin. Fama kullu musallin muqimin. Apa maksud dia? Dia kata hendaklah ada citamu itu mendirikan sembahyang. Ada kamu ini semangat dalam mendirikan sembahyang, serta dengan segala hadnya, batasannya, dan dengan segala syaratnya, dan dengan segala adabnya yang zahir. Dan hendaklah kamu menjadi orang yang mendirikan sembahyang. Orang yang mendirikan sembahyang adalah orang yang melakukan sembahyang mengikut batasnya, mengikut syaratnya, mengikut adabnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang zahir dan juga yang batin. Yang zahir kita ada syarat-syarat dia mengerjakan sembahyang, maknanya, dan juga ada batin. Batin hendaklah hati kita ini betul-betul menghadap kepada Allah dengan khusyuk, dengan sekadar kuasa kamu, dengan sekadar kemampuan kamu. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan mengingati aku. Maknanya ketika mana kita mengerjakan sembahyang, kita diperintahkan oleh Allah agar kita benar-benar mengingati Allah. Allah kira mengikut ingatan kita kepada Allah Ta'ala dalam mengerjakan salat, mengerjakan sembahyang. Maka disuruh kita mendirikan sembahyang. Apa maksud mendirikan sembahyang? Mendirikan sembahyang dengan arti kata mengikut kehendak Allah Ta'ala dari segi adabnya, dari segi syaratnya, dari segi batasannya mengerjakan sembahyang tadi. Dan dikatakan bahawa dengan sekadar kuasamu tiada wujud sembahyang jua. Bukan Allah Ta'ala suruh sekadar ada sembahyang, tetapi Allah menyuruh kita mendirikan sembahyang. Sekadar bukan Allah Ta'ala kata sembahyanglah kamu. Tidak, Allah Ta'ala kata dirikan akan kamu sembahyang. Maka mendirikan sembahyang ini yakni dengan mengikut batasan-batasan, syarat-syarat, ada adab ketika mana kita mengerjakan sembahyang. Maka dia kata hanya juasanya, maka tiada tiap-tiap yang sembahyang itu mendirikan sembahyang, dan yang tiap-tiap yang mengerjakan amal itu mendirikan akan dia. Pastikan setiap amal ibadat seperti sembahyang dalam keadaan kamu benar-benar mendirikan sembahyang. Macam mana mendirikan sembahyang? Mengikut batasannya. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ada orang sembahyang laju, sembahyang rokok tidak sujud. Saya nama panggil dia, sembahyang kamu semua dah. Maka dia pun sembahyang. Sayyidina Umar marah, dia sembahyang laju-laju. Dia pun slow sikit. Lepas dia slow sikit, dia sembahyang tu laju lagi. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar panggil dia, sembahyang semula. Sembahyang semula. Dia pun sembahyang yang kedua. Sembahyang lagi. Lepas pada tu kali ketiga dia pun sembahyang. Sembahyang kali ketiga, dia sembahyang kedua tu laju juga. Nampak laju lagi, saya nak marah ke dia. Dia suruh sembahyang molek-molek, jangan sembahyang laju-laju. Kali ketiga dia sembahyang perlahan, lambat-lambat sembahyang. Habis sembahyang, ditanya, mana elok sembahyang yang ketiga dengan sembahyang yang pertama? Sembahyang yang ketiga kamu sembahyang lambat-lambat, sembahyang yang pertama kamu sembahyang laju-laju, mana elok? Mana bagus? Kata sembahyang yang pertama lah bagus. Kenapa sembahyang yang pertama bagus? Sedangkan sembahyang yang pertama laju, sembahyang yang kedua perlahan. Sembahyang yang pertama memang niat kerana Allah, tapi sembahyang yang kedua kerana takut Sayyidina Umar. Maknanya dah kalau niat kerana Allah pun tidak menepati pun tak bagus juga. Maknanya maka orang yang sembahyang ini dikatakan mendirikan sembahyang, mereka adalah orang yang betul-betul menjaga dalam sembahyangnya tadi, sama ada dari segi zahir dan juga batin. Maka dikatakan bahawa tiadalah tiap-tiap yang sembahyang itu mendirikan sembahyang, dan tiada tiap-tiap yang mengerjakan amal itu mendirikan akan dia. Dan maknanya setiap amal mesti dia mendirikan amal tadi dengan maknanya dengan syarat-syaratnya. Dan tiada tiap-tiap yang lapar itu puasa,
dan tiada tiap-tiap yang rokok itu sembahyang. Adakah orang yang lapar tu dikira puasa? Ada juga orang puasa tak lapar. Maknanya, dan tiap-tiap yang rokok itu sembahyang, dan tiada tiap-tiap rokok itu sembahyang. Tak semestinya orang yang rokok itu sembahyang. Yang tahu kerana bahawasanya mendirikan sembahyang itu melazimkan hadir hudur, yakni hadir serta Allah Ta'ala atas sentiasa, dan hudur serta Allah Ta'ala itu dengan hati, melazimkan ia sentiasa muraqabah. Ini berkaitan dengan sembahyang. Jadi begitulah keadaan kita, disuruh kita mengerjakan ibadat seumpama sembahyang, dengan menjaga adab-adab kita. Maka bila kita nak pelbagaikan, ini contoh sembahyang, maka demikianlah kalau kita nak pelbagaikan ibadat dalam zikir, pelbagaikan zikir ada adab zikir. Pelbagaikan baca Quran, dalam Quran ada adab dalam baca Quran. Kemudian kita nak pelbagaikan sembahyang, ada adab dalam sembahyang. Maka demikianlah hendaklah kita ini menjaga adab-adab tadi supaya amal ibadat kita diterima, supaya kita berterusan melakukan amal ibadat dalam keadaan menjauhkan diri daripada kebosanan. Maka ada satu doa, doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, a'udzubika, aku minta berlindung denganmu, minal hammi wal hazan, daripada susah hati dan berduka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku minta berlindung denganmu daripada lemah dan juga malas. Kita mohon pada Allah agar Allah jauhkan kita daripada sifat malas, dan kita mohon pada Allah agar Allah mengurniakan kita istiqamah dalam amal, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang maknanya sentiasa menjaga adab dalam melakukan amal. Lepas tu dia suruh kita membaca doa, Allahumma zuqna husnal adab ma'aka fi jami'il ahwal. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Dan rasa setakat ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan. Kalau kurang dapat memahami, tanya orang yang lebih alim, lebih saleh. Ustaz hanya menyampaikan sekadar yang mampu, sekadar apa yang ada sahaja. Sedikit ada, sedikitlah yang dapat beri. Yang lain berserah kepada Allah Ta'ala. Moga-moga para jemaah sekalian mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.